It's kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 456. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sakhawatu syajaratun asluha fil jannah wa awsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi usnin minha maddahu ila jannah wal bukhl syajaratu asluha fin nar wa awsanuha mutadalliyah fid dunya faman ta'allaqa bi usnin minha maddahu ila nar. Yang bermaksud pemurah dermawan itu suatu pohon yang akarnya asal di syurga dan dahan-dahannya menurun ke dunia, maka siapa yang berpegang kepadanya akan ditarik ke syurga. Dan bakhil itu pula pohon yang mana dahan dia asalnya dalam neraka, sedang dia punya bukan dahan, dipanggil apa tu, akar dia dalam neraka, dahan dia menurun ke dunia, maka siapa yang berpegang padanya akan ditarik ke neraka. Baik, jadi kita telah pun masuk dalam bab keutamaan sedekah. Separuh dah, separuh kitab ni dah. Jadi Nabi kata, dia kata pemurah dermawan ni, dia kata dia punya dahan dia tu, dia ibaratkan dahan dia tu dia keluar dalam dunia, ya. Dan siapa yang pegang, maknanya siapa yang pegang tu maksud dia, siapa yang beramal dengan amalan kepemurahan, maka dia akan ditarik masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dan begitulah sebaliknya. Jadi dalam bab pemurah dan kedekut ini, ialah kita selalu bincang bab ni. Cuma sekadar nak ingatan pada kita, pemurah ni maknanya apa dia? Dia murah. Macam orang jual lelong ataupun ya, dekat puasa dulu ada orang jual lelong. Hak betulnya lah, ada yang tak betul. Kan, harga RM10, dia letak bagi 15, lepas tu diskaun 50%. Contoh. Padahalnya harga tu juga. Kan? Katakan ada betul yang buat lelongan. Ya. Harga RM10 tu dia boleh jatuhkan kepada sampai RM3. Contoh, ataupun betul-betul RM5. Separuh. Jadi semasa nak dibuat lelongan tu, dia tak fikir panjang. Walaupun dia mungkin ada sedikit kerugian kerana untung dia kecil, tapi mungkin dia target dari sudut volume besar, dia punya jumlah kuantitinya yang besar, maka dia dapat untung kat situ, sempena dengan raya ke apa semua. Tapi nak ceritanya, masa dia nak buat keputusan, nak buat lelongan itu, jiwa dia tu maknanya dia sanggup, dia boleh buat, ya? Tak timbul perasaan hati dia berat hati nak lelong tu, nak diskaun sampai 50% tu tak timbul, ya. Jadi dermawan ni, dia bila dia ada sifat dermawan, dia tak terasa berat nak keluar duit RM10 ke RM5 ke. Kalau mari kuliah subuh tiap hari sini, kan, dia tak terasa berat nak keluar RM5 sehari. Setiap kali mari RM5. Setiap kali mari RM5, ya. Hak mana mampu, mungkin dia punya
pencen dia 3,000 ke atas, dia boleh buat satu keputusan, bincang dengan bini dia, anak kita dah besar belaka dah kan, sekarang ni kita bagi RM5 sehari Masjid Rahimah, pela-pela datang kuliah subuh 10 minit kan. Itu hak ada pencen. Hak tak ada pencen tapi dia jenis tanggungjawab dah tak ada pun, dia ambil keputusan begitu juga. Mungkin dia orang menega, sambil-sambil sekarang ni menega pun ada lagi kan, pencen lagi campur menega lagi, ada setengah orang kan. Dan menega dia pula menjadi, pencen menjadi tak menjadi, dia tetap 3,000 ke 5,000 ya. Lepas tu menega pula menjadi ya. Pencen campur menega, banyaklah duit dia sebulan, anak-anak besar belaka dah kan. Takkan satu keputusan tak boleh dibuat untuk buat derma setiap hari RM10. RM10 baru 300. Kalau pencen, kalau DG52, pencen dia mungkin sekitar hampir 5,000 ataupun 5,000 kot, lebih kurang. Takkan 300 tak boleh nak apa ni orang panggil, nak simpan untuk kegunaan kita dalam kubur. Kalau 5,000 contoh ini nak cerita sedikit tentang pemurah ni. Sebab kadang-kadang dalam bab pemurah ni, orang yang tak kuat iman dia rasa berat tapi nak tolong cerita sikit. 5,000 pencen katalah maknanya tolak-tolak ada lagi baki rumah tak habis lagi, kereta pun tak habis lagi, balance dia 3,000. Kalau 3,000 tolak 300, tinggal lagi 2,700. Habis makan style orang tua macam mana sangat tak? Makan style orang tua. Saya tengok orang tua ni makan tak ada benda pun letaklah RM10 sehari, 2 orang RM600 sebulan masih lagi ada RM2,100 jadi RM2,100 tu simpan cukup setahun 24,000 ni. Kalau bijaksana lah pengurusan manajemen keuangan, 24,000 pergi Mekah 2 orang baru habis 12,000 buat umrah kan, baru habis 12,000. Jadi hak umrah tu kalau pergi dapat pahala. Bainal umrah antara 2 umrah tu kafaratun, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tahun lepas pergi, tahun ni pergi, antara in between tu maknanya dosa kita ada, memang ada pun sebab kita manusia. Jangan kata aku tak ada sebab aku mari ulang-alik ke masjid kan. Hak mana terlibat dalam gerakan Islam pula, jemaah Islam, aku tak ada sebab aku terlibat dalam gerakan Islam. Semua ada. Jangan kata dia terlibat ke, orang surau ke, orang masjid, semua ada kan. Jadi bila dah ada, kita kena cancel, kena raba ataupun kena hapuskan dosa kita tu. Jadi salah satu cara dosa yang tak dihapuskan, boleh dihapuskan dengan cara umrah kalau ada kemampuan. Yang kedua sedekah. Sedekah memang menghapuskan dosa jadi kalau kira-kira situ, kalau 3,000 sebulan pencen kita, campur pula hak menega pula menjadi, saya rasa tak ada sebab tak ada sebab tak boleh bagi RM10 sehari jangan bagi RM300 sebulan. Kalau himpun dalam tabung, lepas tu nak mari masjid sebulan, nak bagi masjid 300. Bila nak mari tu syaitan sekat macam-macam. 300 ni RM10 dia tahan. Okey, RM10 tiap-tiap hari. Dah pula-pula mari kuliah subuh tiap-tiap hari. Baik. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, was-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang bakhil ni jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada pergaulan manusia, dekat dengan neraka. Dan orang dermawan pula dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat pada manusia, jauh daripada neraka. Ini Nabi kata orang bakhil ni dia jauh daripada Allah. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala tak berkenan tengok orang bakhil Orang bakhil ni Tuhan tak apa nak berkenan tengok muka dia sebab kedekut
Dia kedekut tu nak tolong orang. Dia bila sebut bakhil, dermawan tuan-tuan, ialah kita nak gunakan duit yang kita cari selama ni untuk orang lain. Untuk orang lain. Sama ada kita nak bagi masjid. Untuk apa kita bagi masjid? Untuk nak suruh kipas pusing. Untuk apa kipas pusing? Tu nak suruh orang lain hok mari tu. Kita mari kadang-kadang, maknanya padan kalau setakat kipas tu baik duduk sini saja. Satu kipas untuk kita seorang. Tapi kita nak hidupkan semua kipas ni. Pasal apa nak? Semua orang hok mari dalam masjid nak suruh berasa sejuk. Hari Jumaat, hari Maghrib dengan Isyak, nak suruh hok mari ni selesa. Pasang aircon, kena bayar bil elektrik, jadi dan servis nak cuci ni apa semua ni, semuanya memerlukan kewangan. Jadi kita bagi sumbangan untuk apa dia? Untuk keselesaan orang lain. Cuma istimewanya apa dia? Orang lain tu selesa buat benda baik. Lagi seronok kita bagi masjid. Ada juga yang kita bagi sumbangan ke dermawan untuk orang lain, tapi kita pun rasa tak selesa lah. Umpamanya bagi orang miskin, kadang-kadang bagi ke dia, kita tengok dia miskin, tak apalah, dapat pahala dah. Tapi depan mata kita dia pergi beli toto pula dah. Selesa? Tak selesa. Tapi dapat pahala dah kita? Dapat. Tapi tak selesa kita. Anak yatim, kadang-kadang bagi oleh kerana suasana kehidupan dia tu tidak berasaskan kepada agama. Mak dia pun tak bagi agama, tapi kita bagi kerana dia anak yatim. Lepas bagi kepada dia sebagai anak yatim, dekat-dekat raya pula beli mercun depan mata kita sendiri. Jadi dari sudut maknanya jiwa kita tak seronok. Tapi untuk bagi sumbangan pada masjid untuk orang lain. Masjid dia tak perlu sejuk ke orang panggil lampu cerah. Dia bukan ada nyawa masjid ni. Hak kita nak raikan manusia hak mari masjid ni. Nak lampu cerah, sejuk, sesuai dengan zaman sekarang. Ada juga orang kata masjid zaman dulu tak ada aircon pun. Lagu mana nak jawab? Tak ada kipas, tak ada aircon dulu. Tuan-tuan, dulu lain dia perkembangan semasa ni, perkembangan dunia ni dia orang panggil perubahan. Dulu tak ada aircon, tak ada kipas, dia pokok keliling. Pokok keliling masjid. Angin panas ke apa benda datang, pokok dulu tapis. Bila sampai masjid jadi sejuk. Itu dulu. Sekarang ni mana ada pokok, semuanya bukit-bukit pun dicantas habis. Akhir sekali angin datang, kalau panas-panas tu sampai ke masjid. Orang nak main masjid dia bagi alasan tak selesa. So kita kena cover benda tu. Kalau dah tak selesa kerana panas, kita bagi kipas. Rasa tak selesa lagi, bagi aircon, semua ada belaka. Tak mari lagi bukan kerana panas, bukan kerana apa, awak memang nak menempah kepanasan. Kepanasan dalam neraka Allah Ta'ala, tak nak mari. Masjid dah buat maknanya yang terbaik, sekadar yang termampu. Baik. Jadi bakhil ni Allah Ta'ala tak berkenan tengok orang bakhil. Pasal apa? Dia tak boleh nak tolong orang lain. Seolah-olah dia hidup dalam dunia ni, dia boleh hidup seorang. Dalam dunia tuan-tuan tak boleh hidup seorang. Orang kaya janganlah duduk action dia kata aku kaya ni sebab aku pandai, aku menega. Cuba dipikir selapis je, tak payah dua lapis. Awak kaya tu pasal apa agak-agak? Awak kaya cuci tandas ke cuci apa benda sekali pun hak ni hak miskin ni. Hak miskin tu ada. Baik, saya menega online. Bagi hujah, saya duduk rumah je. Betul awak duduk rumah, tetapi awak menega dengan siapa? Dengan manusia. Manusia hak juta-juta beli, ribuan beli barang secara online tu, dia manusia. Kalau dia tak beli, awak tak jadi kaya. So jangan kata kita kaya ni sebab aku seorang. Cuba duduk seorang di atas bukit. Asalnya miskin, duduk atas bukit seorang. Internet tak ada, apa tak ada. Nak tengok kaya ke tak? Tak boleh. Kaya ni tuan-tuan, kaya ke, kita jadi kaya ni sebab ada orang lain yang mengkayakan kita.
Kalau dah ada orang lain yang mengkayakan kita, kenapa kita tak boleh support orang yang mengkayakan kita tu? Ataupun orang lain yang sepatutnya kita boleh bantu dan kita boleh tolong dia. Itulah yang memerlukan kepada sifat dermawan. Bakhil Tuhan tak berkenan. Tuhan tak berkenan, ba'idun minallah. Allah Ta'ala tak berkenan sebab awak bakhil. Dan orang bakhil juga ba'idun minal jannah, jauh daripada daripada syurga. Orang bakhil dan ba'idun minan nas, jauh juga daripada manusia. Manusia pun menyampah tengok orang bakhil ni. Nak pula kalau dia orang kampung, orang taman tahu dia ada duit. Tapi dalam masa yang sama orang heboh kata dia tu tak sagilah jumpa kalau susah-susah. Payah nak minta tolong. Nak dapat belanja teh RM1 je pun payah. Heboh kampung ni. Jadi bila heboh tu, orang kampung pun ataupun orang taman ke, tengok muka dia pun menyampah jauh, orang pun tak berminat. Tak ada guna juga. Kaya, awak kaya, buktikan awak kaya. Bukti orang kaya ni apa dia? Duit melimpah. Dah kaya, melimpah. Bila melimpah tu maknanya apa dia? Boleh melimpah pada orang lain. Tapi kalau kaya tak boleh melimpah pada orang lain, itu bukan kaya nama dia. Sebab itu dalam hadis yang lain mengatakan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya ni dikata bukan kaya arad, barang-barang, duit banyak, harta benda banyak, rumah besar, kereta besar. Tapi ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya jiwa. Sebab jiwa bila dia kaya, maka benda tu dia akan limpahkan kepada orang kampung, orang taman, orang masjid. Dia akan melimpah kekayaan dia tu. Ini kadang-kadang bukan setakat orang kampung, anak beranak dia pun tak. Anak beranak dia sendiri pun menyampah ke dia. Kerana kedekut. Dia tu siapa? Dia pak saudara. Pak saudara aku kaya. Kan? Orang pun duk kata, pak saudara awak kaya, untung awak. Tak ada untungnya, dia jawab balik. Tak pernah makan hasil dia. Kita orang kampung ni manalah ada duit. Patut-patut dia tolong, tak tolong. Tak tolong sekupang pun. Jadi maknanya tak kaya. Kalau betul dia kaya, mesti melimpah. Air kalau penuh, kita bercerita air penuh mesti keluar. Tapi kalau tak penuh, maknanya tak penuh lah, dia tak keluar. Bila tak keluar, mana tak penuh. Kalau kaya, mesti melimpah. Jadi sebab itu orang kaya ni, sebelum jadi kaya tu, dia kena didik diri dia sebelum jadi kaya. Bagi orang muda mungkin dia nak start kehidupan, dia mencari-cari, nak jadi kaya lah ke mana ni. Semua nak kaya, jangan duduk kata tak perlu kaya. Semua nak kaya. Sebab keistimewaan orang kaya pun Allah Ta'ala cerita juga, dalam agama pun ada cerita. Orang kaya sampai peringkat ada satu kes, secara ringkas lah saya cerita, berebut nak masuk syurga. Orang kaya, orang alim. Last sekali orang kaya dengan alim. Orang kaya orang kaya kata tak apalah, dia kata saya jadi dermawan ni, duk tolong orang, duk buat masjid ke apa benda, tolong orang nak pergi belajar ke, kalau kita lah nak pergi belajar ke apa tu, ke Mesir ke Timur Tengah ke apa benda, saya bagi duit ni semuanya ni sebab saya dengar Tok Guru duk cerita. Ustaz duk cerita, maka saya ada semangat mari satu kesedaran, suka derma. Last kali Tok Guru bagi pesan, dia kata pondok aku buat ni pun sebab orang kaya, engkau orang kaya yang bagi. Pondok, tempat nak mengajar orang tu. Jadi yang jadi ada tempat tu, sekolah ke agama ke benda tu berlaku sebab ada orang kaya yang bagi. Akhir sekali orang kaya masuk syurga dulu. Jadi jangan rasa hak miskin ada dia punya cara dia nak jadi manusia yang Allah Ta'ala suka. Hak kaya pun ada cara. Jadi dua-dua golongan ini, miskin kaya ni, semuanya ada potensi untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jangan rasa inferiority complex, rasa rendah diri, hina diri. Semuanya ada bahagian dia untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kemudian orang yang pemurah pula, Nabi kata qaribun minallah, dekat dengan Allah, Allah Ta'ala suka. Lepas tu qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minal
ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Orang hak pemurah, dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah pasal apa dia? Sebab dia tolong orang ni, Allah Ta'ala suka. Sebab tu yang ini saya selalu sebut tentang Allah Ta'ala ni, dia amat meraihkan manusia yang meraihkan orang lain. Ibadat tunggal langgang, tapi dengan manusia, dengan kawan ke, dengan bini ke, dengan suami, dengan anak-anak ke, lintang pukang hubungan, Allah Ta'ala tak respect. Bahkan kita banyak dah cerita tentang hadis, kisah-kisah bagaimana orang yang kuat tahajud boleh masuk dalam neraka. Kerana hablum minan nas, dia tak ada. Hablum minan nas tak ada. Sebab tu saya yang ini saya ialah untuk saya dan juga tuan-tuan, dengan manusia macam mana pun jangan sakiti hati. Dengan saudara mara kita, dengan kawan-kawan kita, tuan-tuan bayangkan Islam ajar sampai peringkat lemparkan senyuman. Jumpa orang lemparkan senyuman, jangan nampak masal. Bersalam dengan orang, tengok muka orang. Islam ajar comel. Bersalam tu pun tengok muka. Bercakap face to face ke, tengok muka. Kadang-kadang kita bersalam, hilang nak cepat tu lain cerita, ini tak ada apa-apa hal. Bersalam pun tengok ke lain. Bersalam dengan orang, sama ada di masjid ke, ataupun jumpa kedai kopi ke, ataupun lepas-lepas sembahyang jumpa kat luar, bersalam, tengok ke lain muka. Itu bukan adab Islam. Dia kena tengok muka, kemudian kena bagi senyuman. Allah Ta'ala ajar lagu tu, Islam ajar lagu tu. Pasal apa dia? Nak suruh orang tu senang hati dengan kita. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan bersalam dengan orang, tuan-tuan tak ada apa-apa, bukan kata benci ke dia ke, cuma muka tengok ke lain, tak senyum, tak ada pun perasaan benci ke dia. Tapi orang bersalam dengan kita tu, kalau sekiranya kita buat lagu tu, kita bersalam dengan orang, orang tu akan berasa, apa benda pula salah aku ni. Kita mungkin passion kita, tak, passion kita bersalam dengan orang, tengok ke lain, muka tak senyum. Tapi kawan tu bila bersalam dengan kita dan kita pula passion lagu tu, maka dia pun mikir, seorang apa pula salah aku ni. Jadi menyusahkan hati dia. Agama kita ajar jangan menyusahkan kawan kita. Dan satu benda yang Allah Ta'ala suka sangat, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati kawan-kawan. Orang tengok kita pun senang hati, ataupun dia susah hati, tak ada duit, nampak gaya memang betul tak ada duit, kita gembirakan dia, saya ada RM10 ni je, tak apa. Ada RM50 je, mungkin dia perlu RM1,000, tapi kita cakap saya ada RM50 ni je, pun gembira dah dia. Jadi bagi itu bagi duit membantu kawan-kawan yang kesulitan pun sudah dianggap menggembirakan. Itu hak kita jangka perlu sangatlah. Tapi macam yang saya sebut, kadang-kadang orang mari minta derma ni kita confuse lah. Itu je masalah kita kan. Nak bagi dengan tak nak bagi tu sama banyak mikir. Kalau boleh istikharah dulu. Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak nak? Nak bagi ke tak nak? Pasal kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 457. Abdul Rahman As-Salamani, maula daripada Umar radhiyallahu taala anhu, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala sa'ilun fala taqta'u alaihi mas'alatah hatta yafrugha minha, thumma ruddu alaihi biwaqarin walinin bibadlin yasir aw biraddin jamil fa innahu qad ya'tikum min laysa bi insanin wala jan yanzuruna kaifa sani'ukum fima khawwalakumullah." Yang bermaksud,
jika datang seorang meminta-minta, maka jangan kamu putus permintaannya sehingga selesai permintaannya itu. Kemudian kamu jawab dengan sopan dan lunak, dengan memberi sedikit atau penolakan yang baik. Sebab ada kalanya yang datang kepadamu itu bukan manusia dan juga bukan jin, hanya sekadar menguji kamu bagaimana kamu berbuat terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kamu. Ini panduan Nabi SAW pada kita. Bila ada orang mari minta sedekah, ataupun minta apa-apa pertolongan kepada kita dan kita pun tak kenal orang tu, ataupun mungkin kita kenal dia, zahirnya kita kenal dia, tapi dia mari minta pertolongan kepada kita, maka Nabi kata fala taqta'u alaihi mas'alatan, kamu jangan hampakan dia. Fala taqta'u ni jangan putuskan permintaan dia. Maknanya jangan hampakan permintaan dia sehingga dia dapat apa yang dia nak. Ataupun kamu jawab dengan baik. Tak kedai kita masa dia mari tu, orang mari minta sedekah ke minta bantuan kita, kita memang tak ada benda nak bagi, maka Nabi kata tolak dengan baik. Kalau ada, bagi. Kalau tak ada, tolak dengan baik. Pasal apa dia? Sebab dia kata fa innahu qad ya'tikum min laisa bi insanin wala jan. Dia kata boleh jadi hak mari tu, hak mari minta duit dengan kita ke minta pertolongan kita tu, bukan jenis manusia dan bukan jenis jin. Siapa dia? Malaikat. Nak kata jin pun tidak, manusia pun tak, tapi berupa manusia. Berupa pula hak paling susah sikit, orang hak kita kenal, dan kita pula kenal mungkin dia ni pernah, maknanya kita ada keraguan pada dia, tapi diuji dengan orang macam tu, mari minta, orang minta tu pula berupa berupa manusia yang kita kenal dia dan kita ragu dengan dia. Jadi sebab itu, oleh kerana kita orang panggil, kita beranggapan bahawa dia ni boleh jadi bukan manusia, bukan jin, tetapi dia malaikat yang berupa manusia, dan manusia yang dia berupa tu pula orang yang kita ragui kejujuran dia. Mari minta, kita bagi. Kalau berasa tak ada duit, ruddu, tolak dengan baik. Pasal apa? Sebab dia kata boleh jadi hak mari itu bukan jin, bukan manusia, tetapi dia mari tu yang zuruna kaifa sani'ukum, macam mana kamu buat fima khawwalakumullah, terhadap apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Testing, nak test bagi nikmat. Nikmat ni lagu mana? Ada orang bagi nikmat kaya, Tuhan bagi nikmat kaya ke dia? Bagi nikmat kaya, orang mari minta sedekah dengan dia, terujilah kekayaan dia. Kalau betul dia kaya, serentak dengan kaya jiwa, maka dia akan hulurkan sedikit bantuan, mengikut kadar kehebatan dia, maknanya kekayaan dia. Kalau dia kaya, duit dalam bank ratus ribu macam yang saya selalu sebut, dengan tanggungan dia sudah beres, sebab sudah berumur 60 tahun, anak-anak pun dah besar, duit dalam bank banyak, tiba-tiba orang mari minta bantuan, baginya RM5, tak padan, RM5. Sedekah pun kadang-kadang sedekah hak mari apa tu, kita mari sembahyang Jumaat, kadang-kadang kita fail, gagal sedekah tu tiap hari. Kalau tak boleh nak buat tiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali ni janganlah kita, daripada kecil, daripada muda dulu sampai ke tua, seminggu sekali tu RM1. Mula-mula kerja pun, starting gaji pun sekitar 2,000 lebih sikit lah, kalau graduate. Masa mula-mula kerja tu RM1. Lepas tu
5 tahun kerja dapat naik DG 44, kalau dulu dipanggil kanan. Ya tak? Pergi 2,500 sampai 3,000 ke. Tapi RM1 juga bagi. Jadi gaji pun ada kenaikan, takkan sedekah tak ada kenaikan. Setiap minggu tu. Ya. Naiklah sikit RM2 setahun. Kan? Maknanya kalau RM2 setahun, 20 tahun hidup dah makan gaji, dah RM40 dah sekali mari Jumaat. Sepatutnya begitulah. Meraihkan bahawa aku makan gaji pun naik. Gaji aku. Kan? Setahun tengoklah. Naik pangkat banyak sikit. Tapi kalau ikut normalnya melintang ke apa benda tu, mungkin 100, 200, 300. Tapi ada kenaikan. Ya. Jadi kita pun tuan-tuan dari sudut sedekah pun ialah kena ada itulah, maknanya kena ada peningkatan, dan kita akan baca hadis yang agak baik untuk kita dengar selepas pada tu nanti ya. Baik. Jadi dalam hadis ni dia nak beritahu pada kita, apa pun jangan tolak permintaan orang yang minta tolong. Ya. Itu yang untuk guru ni Aziz dia ajar. Dia kata macam mana pun duit dalam poket kena ada. Standby. Dia kata ada RM10 pun tak apalah. Takut-takut ada orang minta tengah-tengah jalan, dia kata hak minta tu dia kata malaikat. Ya. Dia nak uji, nak try kita, nak test kita. Maka pada masa itu kita bagilah sekadar yang termampu. Ya. Baik. Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw lailatin illa hufiza min an yamut min ladrah aw hadmah aw mauti baghtah." Tiada seorang yang bersedekah pada hari siang hari atau malam hari melainkan terpelihara pada hari itu daripada mati tergigit binatang berbisa, atau jatuh bangunan, atau mati secara mengejut. Ya. Sedekah ni kalau kita buat tiap-tiap hari, sama ada kita sedekah pada malam hari ataupun siang hari, manfaat dia dah sebut dah cerita dah pahala dia sebelum ni. Siapa yang sedekah ni ba'idun minan nar, tak? Jauh daripada neraka. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Dekat, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Siapa yang sedekah lepas tu pahala tu macam-macam lah. Sekarang ni Nabi bawa pula cerita. Dia kata sedekah ni, selain pada hak dia sebut benda-benda lagu tu, Nabi juga cerita pada kita, dia menyelamatkan kita daripada mati digigit binatang bisa, ataupun jatuh bangunan, ataupun mati mengejut. Ya. Semua jenis mati ni mati mengejut belaka. Ya. Mati yang tak ada tanda. Bangunan, jatuh bangunan mana ada tanda. Naik bangunan tergelincir, berdebuk jatuh. Ataupun pergi jalan sikit dalam hutan ke benda, dah mari jenis binatang-binatang buas dan bisa. Kemudian mati mengejut, aksiden, tiba-tiba. Jenis hak mati ni kita tak nak belaka ni. Mati jenis tak ada tanda ni kita tak nak. Pasal apa dia? Tak sempat kita, orang panggil, nak mengucap kadang-kadang. Ya tak? Dah kalau jatuh bangunan, jenis-jenis hak tak reti, tak semayang bang, ialah maknanya orang panggil jauh dengan Allah Ta'ala. Ya tak? Bila jatuh bangunan tu tak sempat nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hak sempatnya keluarnya bertempik. Ya. Minta tolong. Ya. Begitu juga gigit binatang bisa ni. Ya. Ataupun binatang buas. Ya. Dan juga mati mengejut kerana lemah jantung dan sebagainya. Ya. Jadi jenis mati yang Nabi sebut ni jenis mati yang kita tak nak. Kalau dah tak nak, macam mana cara dia? Cara dia tiap-tiap hari kamu kena sedekah. Ya. Sebab itu saya anjurkan bermula daripada kuliah dulu, untuk nak memudahkan kita bersedekah tiap-tiap hari tu, kan, kita nak biar tong derma tu lalu depan kita. Tak derma juga tuan-tuan, tak tahulah kita.
Kan? Lalu depan mata tak remuk juga. Kadang-kadang kita nak keluar tu ya tak, daripada sini, kalau kata kita berandaian kita nak keluar daripada masjid. Daripada masjid ni kita lalu kat tu satu, belakang satu, sana satu. Kan? Yang lelaki lah, yang muslimat ada satu pintu ya. Baik. Kira-kiranya kalau kita jenis kuat semangat, kalau kuat semangat tak payah dah tong tu berjalan. Nak keluar je, corner sikit, kalau nak keluar sana, slipper di belah sana, belah kiri saya ni. Corner sikit kanan, jumpa tong besi. Tapi tuan-tuan tak jadi. Dan orang yang nak keluar ni, ikut depan saya ni, depan, dia lalu kat tu, sampai tengah-tengah tu, corner kiri sikit. Ataupun tak payah corner kiri, belah sana ada satu lagi, tong, peti besi. Corner kanan sikit tapi tak jadi. Nak kata kedekut, tak pernah sabar juga kadang-kadang nak kata kedekut kan. Tapi tak nampak, benda sedekah tak nampak. Kalau sedekah tu, lepas sedekah RM10 hari ni, Tuhan bagi 100, ramai orang buat ya. Tapi yang jenis nak bagi, yang apa tu, yang dikatakan berkat sehingga ada gandaan tu, dia tak nampak, kadang-kadang tak perasan. Gandaan rezeki yang Allah Ta'ala bagi tu tak nampak, tak perasan. Maka kita pun berendah tak endah lah dengan sedekah ya. Jadi kita ambil langkah biar tong tu lalu depan kita ya. Tak bagi juga RM1, RM2, RM5 ke RM10, habis kira dah kita. Tak boleh nak tolong lah, takkan nak tunggu sejam depan dia supaya keluar juga duit RM1 ke RM10 kan. Cukup lalu sudah lah, maknanya Haji Latif sudah duduk bawah tu, sudah okey dah tu ya. Pasal apa kita nak setiap hari? Sebab nak mengelakkan daripada mati mengejut kan. Nak pula sekarang ni tuan-tuan tengok gayanya, tiap-tiap hari mati. Tembok kena tembok sana, tembok sini ya. Jadi benda ni kadang-kadang kita pun takut ya tak? Dan tembakan itu kalau tengok kepada gaya tu, kadang-kadang ada yang dilaporkan memang tak ada kes. Ada orang yang dia kena tembak tu, kita dapat dah maklumat sikit-sikit tak, angin sampai, oh dia ni banyak hutang, mungkin hutang alung ke, oh dia ni pernah tipu orang mungkin kerana tipu tu orang nak marah, pergi tembak Tapi ada orang tu, dia ni tak ada, isteri dia pun, anak dia kata, kawan-kawan dia kata tak ada salah, tak ada musuh dia ni, kena tembak juga. Sebab kadang-kadang nak tembak orang lain kan, nak tembak orang lain, kena orang lain macam ada satu tempat tu, tak perlu sebut sebab saya kebetulan pergi tempat tu orang tu memang mari rumah saudara dia rumah waris dia yang kena letup bom, tak ada kena mengena, daripada Tanah Merah pergi. Cuma orangnya mungkin ada nak marah kepada pemilik tempat yang dia pergi tu, adalah sebab-sebab yang dicerita tu, tapi kena orang lain. Ini yang kita tak nak, mati mengejut ya. Jadi untuk nak mengelakkan itu, ikut panduan Nabi ya, mati mengejut ni boleh dielakkan dengan cara kita sedekah tiap-tiap hari ya. Tuan-tuan buatlah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimatil mu'minin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 456. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sakhawatu syajaratun asluha fil jannah wa awsaluha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha maddahu ila jannah wal bukhl syajaratu asluha fin nar wa awsaluha mutadalliyah fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha maddahu ila nar. Yang bermaksud pemurah dermawan itu suatu pohon yang akarnya asal di syurga dan dahan-dahannya menurun ke dunia, maka siapa yang berpegang kepadanya akan ditarik ke syurga. Dan bakhil itu pula pohon yang mana dahan dia asalnya dalam neraka, sedang dia punya bukan dahan, dipanggil apa tu, akar akar dia dalam neraka, dahan dia menurun ke dunia, maka siapa yang berpegang padanya akan ditarik ke neraka. Baik, jadi kita telah pun masuk dalam bab keutamaan sedekah. Separuh dah separuh kitab ni dah. Jadi Nabi dia kata pemurah dermawan ni, dia kata dia punya dahan dia tu, dia ibaratkan dahan dia tu dia keluar dalam dunia, ya. Dan siapa yang pegang, maknanya siapa yang pegang tu maksud dia siapa yang beramal dengan amalan kepemurahan, maka dia akan ditarik masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dan begitulah sebaliknya. Jadi dalam bab pemurah dan kedekut ini, ialah kita selalu bincang bab ni. Cuma sekadar nak ingatan pada kita, pemurah ni maknanya apa dia? Dia murah. Macam orang jual lelong ataupun dekat puasa dulu ada orang jual lelong. Hak betulnya lah, ada yang tak betul. Kan, harga RM10, dia letak bagi 15, lepas tu diskaun 50%. Contoh. Padahalnya harga tu juga. Kan, katakan ada betul yang buat lelongan. Ya. Harga RM10 tu dia boleh jatuhkan kepada sampai RM3, contoh, ataupun betul-betul RM5, separuh. Jadi semasa nak dibuat lelongan tu, dia tak fikir panjang, walaupun dia mungkin ada sedikit kerugian kerana untung dia kecil, tapi mungkin dia target dari sudut volume besar, dia punya jumlah kuantitinya yang besar, maka dia dapat untung kat situ, sempena dengan raya ke apa semua. Tapi nak ceritanya, masa dia nak buat keputusan, nak buat lelongan itu, jiwa dia tu maknanya dia sanggup, dia boleh buat, ya? Tak timbul perasaan hati dia berat hati nak lelong tu, nak diskaun sampai 50% tu tak timbul, ya? Jadi dermawan ni, dia bila dia ada sifat dermawan, dia tak terasa berat nak keluar duit RM10 ke RM5 ke. Kalau mari kuliah subuh tiap hari sini, kan, dia tak terasa berat nak keluar RM5 sehari. Setiap kali mari RM5, setiap kali mari RM5, ya. Hak mana mampu, mungkin dia punya pencen dia 3,000 ke atas, dia boleh buat satu keputusan, bincang dengan bini dia, anak kita dah besar belaka dah, kan, sekarang ni kita bagi RM5 sehari Masjid Rahimah, pela-pela datang kuliah subuh 10 minit, itu hak ada pencen. Hak tak ada pencen tapi dia jenis tanggungjawab dah tak ada, pun dia ambil keputusan begitu juga. Mungkin dia orang menega, sambil-sambil sekarang ni menega pun ada lagi, kan, pencen lagi campur menega lagi, ada setengah orang, kan. Dan menega dia pula menjadi, pencen menjadi tak menjadi, dia tetap 3,000 ke 5,000, ya. Lepas tu menega pula menjadi, ya. Pencen campur menega, banyaklah duit dia sebulan. Anak-anak besar belaka dah, kan.
Takkan satu keputusan tak boleh dibuat untuk buat derma setiap hari RM10. RM10 baru 300. Kalau pencen, kalau DG52, pencen dia mungkin sekitar hampir 5,000 ataupun 5,000 kot, lebih kurang. Takkan 300 tak boleh nak apa ni orang panggil, nak simpan untuk kegunaan kita dalam kubur. Kalau 5,000 contoh ini nak cerita sedikit tentang pemurah ni. Sebab kadang-kadang dalam bab pemurah ni, orang yang tak kuat iman dia rasa berat. Tapi nak tolong cerita sikit. 5,000 pencen, katalah maknanya tolak-tolak ada lagi baki rumah, tak habis lagi kereta pun tak habis lagi, balance dia 3,000. Kalau 3,000 tolak 300, tinggal lagi 2,700. Habis makan style orang tua macam mana sangat tak? Makan style orang tua. Saya tengok orang tua ni makan tak ada benda pun. Letaklah RM10 sehari, 2 orang RM600 sebulan. Masih lagi ada RM2,100. Jadi RM2,100 tu simpan cukup setahun 24,000. 24,000 ni kalau bijaksana lah pengurusan manajemen kewangan, 24,000 di Mekah 2 orang baru habis 12,000. Buat umrah kan, baru habis 12,000. Jadi hak umrah tu kalau pergi dapat pahala. Bainal umrah, antara 2 umrah tu kafaratun, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tahun lepas pergi, tahun ni pergi, antara in between tu maknanya dosa kita ada, memang ada pun, sebab kita manusia. Jangan kata aku tak ada sebab aku mari ulang-alik ke masjid, kan? Hak mana terlibat dalam gerakan Islam pula, jemaah Islam, aku tak ada sebab aku terlibat dalam gerakan Islam. Semua ada. Jangan kata dia terlibat ke, orang surau ke, orang masjid, semua ada, kan? Jadi bila dah ada, kita kena cancel, kena raba ataupun kena hapuskan dosa kita tu. Jadi salah satu cara dosa yang tak dihapuskan, boleh dihapuskan dengan cara umrah kalau ada kemampuan. Yang kedua, sedekah. Sedekah memang menghapuskan dosa, jadi kalau kira-kira situ, kalau 3,000 sebulan pencen kita, campur pula hak menega pula menjadi, saya rasa tak ada sebab. Tak ada sebab tak boleh bagi RM10 sehari. Jangan bagi RM300 sebulan. Kalau himpun dalam tabung, lepas tu nak mari masjid sebulan, nak bagi masjid 300. Bila nak mari tu syaitan sekat macam-macam. 300 ni, RM10 dia tahan. Okey, RM10 tiap-tiap hari. Dah pula-pula mari kuliah subuh tiap-tiap hari. Baik. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, was-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang bakhil ni jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada pergaulan manusia, dekat dengan neraka. Dan orang dermawan pula dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat pada manusia, jauh daripada neraka. Ini Nabi kata orang bakhil ni dia jauh daripada Allah. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala tak berkenan tengok orang bakhil, orang bakhil ni Tuhan tak apa nak berkenan tengok muka dia. Sebab kedekut, dia kedekut tu nak tolong orang. Dia bila sebut bakhil, dermawan tuan-tuan, ialah kita nak gunakan duit yang kita cari selama ni untuk orang lain, untuk orang lain. Sama ada kita nak bagi masjid, untuk apa kita bagi masjid? Untuk nak suruh kipas pusing. Untuk apa kipas pusing? Tu nak suruh orang lain hok mari tu. Kita mari kadang-kadang, maknanya padan kalau setakat kipas tu baik duduk sini saja, satu kipas untuk kita seorang. Tapi kita nak hidupkan semua kipas ni. Pasal apa nak? Semua orang hok mari dalam masjid nak suruh berasa sejuk. Hari Jumaat, hari Maghrib dengan Isyak, nak suruh hok mari ni selesa. Pasal aircon.
kena bayar bil elektrik, ya. Jadi dan servis nak cuci ni apa semua ni semuanya memerlukan kewangan. Jadi kita bagi sumbangan untuk apa dia? Untuk keselesaan orang lain. Cuma istimewanya apa dia? Orang lain tu selesa dia, selesa buat benda baik. Lagi seronok kita bagi masjid. Ada juga yang kita bagi sumbangan ke dermawan untuk orang lain, tapi kita pun rasa tak selesa lah. Ya, umpamanya bagi orang miskin, kadang-kadang bagi ke dia, kita tengok dia miskin, ya, tak apalah, dapat pahala dah. Tapi depan mata kita dia pergi beli toto pula dah. Selesa? Tak selesa. Tapi dapat pahala dah kita? Dapat. Tapi tak selesa kita, ya. Anak yatim, ya, kadang-kadang bagi oleh kerana suasana kehidupan dia tu tidak berasaskan kepada agama. Mak dia pun tak bagi agama, tapi kita bagi kerana dia anak yatim. Lepas bagi kepada dia sebagai anak yatim, kan, dekat-dekat raya pula beli mercun, depan mata kita sendiri. Jadi dari sudut maknanya jiwa kita tak seronok, tapi untuk bagi sumbangan pada masjid untuk orang lain, ya. Masjid dia tak perlu sejuk ke apa ni orang panggil lampu cerah. Dia bukan ada nyawa masjid ni. Hak kita nak raikan manusia hak mari masjid ni, nak lampu cerah, sejuk, ya, sesuai dengan zaman sekarang. Ada juga orang kata masjid zaman dulu tak ada aircon pun. Lagu mana nak jawab, ya? Tak ada kipas, tak ada aircon dulu, tuan-tuan. Dulu lain dia perkembangan semasa ni, ya, perkembangan dunia ni dia apa ni orang panggil perubahan. Dulu tak ada aircon, tak ada kipas, dia pokok keliling. Pokok keliling masjid. Angin panas ke apa benda datang, pokok dulu tapis. Bila sampai masjid jadi sejuk. Itu dulu. Sekarang ni mana ada pokok, semuanya bukit-bukit pun dicantas habis. Akhir sekali angin datang, kalau panas-panas tu sampai ke masjid. Orang nak main masjid dia bagi alasan tak selesa. So kita kena cover benda tu. Okey, kalau dah tak selesa kerana panas, kita bagi kipas. Rasa tak selesa lagi, bagi aircon, semua ada belaka. Tak mari lagi bukan kerana panas, bukan kerana apa, awak memang nak menempah kepanasan, kepanasan dalam neraka Allah Ta'ala, tak nak mari. Masjid dah buat maknanya yang terbaik, sekadar yang termampu, ya. Baik. Jadi bakhil ni Allah Ta'ala tak berkenan tengok orang bakhil. Pasal apa? Dia tak boleh nak tolong orang lain. Seolah-olah dia hidup dalam dunia ni, dia boleh hidup seorang. Dalam dunia tuan-tuan tak boleh hidup seorang. Orang kaya janganlah duduk action kata, dia kata aku kaya ni sebab aku pandai, aku menega, cuba dipikir selapis je, tak payah dua lapis. Awak kaya tu pasal apa agak-agak? Awak kaya cuci tandas ke cuci apa benda sekali pun, hak ni hak miskin ni, ya, hak miskin tu ada, ya. Baik, okey, saya menega online, ya, bagi hujah saya duduk rumah je. Betul awak duduk rumah, tetapi awak menega dengan siapa? Dengan manusia. Manusia hak juta-juta beli, ribuan beli barang secara online tu, dia manusia. Kalau dia tak beli, awak tak jadi kaya. So jangan kata kita kaya ni sebab aku seorang. Cuba duduk seorang di atas bukit. Asalnya miskin, duduk atas bukit seorang. Internet tak ada, apa tak ada. Nak tengok kaya ke tak? Tak boleh. Kaya ni tuan-tuan, kaya ke, kita jadi kaya ni sebab ada orang lain yang mengkayakan kita. Kalau dah ada orang lain yang mengkayakan kita, kenapa kita tak boleh support orang yang mengkayakan kita tu? Ataupun orang lain yang sepatutnya kita boleh bantu dan kita boleh tolong dia. Itulah yang memerlukan kepada sifat dermawan. Bakhil Tuhan tak berkenan. Tuhan tak berkenan, ba'idun minallah. Allah Ta'ala tak berkenan sebab awak bakhil. Dan orang bakhil juga ba'idun minal jannah, jauh daripada daripada syurga. Orang bakhil. Dan ba'idun minan nas, jauh juga daripada manusia. Manusia pun menyampah tengok orang bakhil ni. Nak pula kalau dia orang kampung, orang taman tahu dia ada duit. Tapi dalam masa yang sama orang heboh kata dia tu tak sagilah jumpa kalau susah-susah. Payah nak minta tolong.
Nak dapat belanja teh RM1 je pun payah. Heboh kampung ni. Jadi bila heboh tu, orang kampung pun ataupun orang taman ke, tengok muka dia pun menyampah jauh, orang pun tak berminat. Tak ada guna juga. Kaya, awak kaya, buktikan awak kaya. Bukti orang kaya ni apa dia? Duit melimpah. Dah kaya, melimpah. Bila melimpah tu maknanya apa dia? Boleh melimpah pada orang lain. Tapi kalau kaya tak boleh melimpah pada orang lain, itu bukan kaya nama dia. Sebab itu dalam hadis yang lain mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya ni dikata bukan kaya arad, barang-barang, duit banyak, harta benda banyak, rumah besar, kereta besar. Tapi ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya jiwa. Sebab jiwa bila dia kaya, maka benda tu dia akan limpahkan kepada orang kampung, orang taman, orang masjid, dia akan melimpah kekayaan dia tu. Ini kadang-kadang bukan setakat orang kampung, anak beranak dia pun tak, anak beranak dia sendiri pun menyampah ke dia kerana kedekut. Dia tu siapa? Dia pak saudara. Pak saudara aku kaya, kan? Orang pun duk kata, pak saudara awak kaya, untung awak. Tak ada untungnya, dia jawab balik. Tak pernah makan hasil dia. Kita orang kampung ni manalah ada duit, patut-patut dia tolong, tak tolong, tak tolong sekupang pun. Jadi maknanya tak kaya. Kalau betul dia kaya, mesti melimpah. Air kalau penuh, kita bercerita air penuh mesti keluar. Tapi kalau tak penuh, maknanya tak penuh lah, dia tak keluar. Bila tak keluar, maknanya tak penuh. Kalau kaya mesti melimpah. Jadi sebab itu orang kaya ni, sebelum jadi kaya tu dia kena didik diri dia sebelum jadi kaya. Bagi orang muda mungkin dia nak start kehidupan, dia mencari-cari, nak jadi kaya lagu mana ni? Semua nak kaya, jangan duduk kata tak perlu kaya. Semua nak kaya. Sebab keistimewaan orang kaya pun Allah Ta'ala cerita juga, dalam agama pun ada cerita. Orang kaya sampai peringkat ada satu kes, secara ringkas lah saya cerita, berebut nak masuk syurga. Orang kaya, orang alim, last sekali orang kaya dengan alim. Orang kaya orang kaya kata, tak apalah, dia kata saya jadi dermawan ni, duk tolong orang, duk buat masjid ke, benda tolong orang nak pergi belajar ke, kalau kita lah nak pergi belajar ke ke Mesir ke Timur Tengah ke benda, saya bagi duit ni semuanya ni sebab saya dengar Tok Guru duk cerita. Ustaz duk cerita, maka saya ada semangat, mari satu kesedaran, suka derma. Last kali Tok Guru bagi pesan, dia kata, pondok aku buat ni pun sebab orang kaya, engkau orang kaya yang bagi. Pondok, tempat nak mengajar orang tu, jadi yang jadi ada tempat tu, sekolah ke agama ke benda tu berlaku sebab ada orang kaya yang bagi. Akhir sekali orang kaya masuk syurga dulu. Jadi jangan rasa hak miskin ada dia punya cara dia nak jadi manusia yang Allah Ta'ala suka. Hak kaya pun ada cara. Jadi dua-dua golongan ini, miskin kaya ni, semuanya ada potensi untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jangan rasa inferiority complex, rasa rendah diri, hina diri. Semuanya ada bahagian dia untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kemudian orang yang pemurah pula, Nabi kata qaribun minallah, dekat dengan Allah, Allah Ta'ala suka. Lepas tu qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Orang hak pemurah, dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah pasal apa dia? Sebab dia tolong orang ni, Allah Ta'ala suka. Sebab tu yang ini saya selalu sebut tentang Allah Ta'ala ni, dia amat meraihkan manusia yang meraihkan orang lain. Ibadat tunggal langgang, tapi dengan manusia, dengan kawan ke, dengan bini ke, dengan suami, dengan anak-anak ke, lintang pukang hubungan, Allah Ta'ala tak respect. Bahkan kita banyak dah cerita tentang hadis, kisah-kisah bagaimana orang yang kuat tahajud boleh masuk dalam neraka. Kerana hablum minan nas dia tak ada. Hablum minan nas tak ada.
Sebab tu saya yang ini saya ialah untuk saya dan juga tuan-tuan. Ya, dengan manusia macam mana pun jangan sakiti hati. Ya. Dengan saudara mara kita, dengan kawan-kawan kita. Tuan-tuan bayangkan Islam ajar sampai peringkat lemparkan senyuman. Jumpa orang lemparkan senyuman. Jangan nampak masalah. Bersalam dengan orang, tengok muka orang. Islam ajar comel. Bersalam tu pun tengok muka. Bercakap face to face ke, tengok muka. Kadang-kadang kita bersalam, hilang nak cepat tu lain cerita, ini tak ada apa-apa hal. Bersalam pun tengok ke lain. Bersalam dengan orang, sama ada di masjid ke, ataupun jumpa kedai kopi ke, ataupun lepas-lepas sembahyang jumpa kat luar, bersalam, tengok ke lain muka. Itu bukan adab Islam. Dia kena tengok muka, kemudian kena bagi senyuman. Allah Ta'ala ajar lagu tu, Islam ajar lagu tu. Pasal apa dia? Nak suruh orang tu senang hati dengan kita. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan bersalam dengan orang. Tuan-tuan tak ada apa-apa, bukan kata benci ke dia ke, cuma muka tengok ke lain, tak senyum, tak ada pun perasaan benci ke dia. Tapi orang bersalam dengan kita tu, tak, kalau sekiranya kita buat lagu tu, kita bersalam dengan orang tu akan berasa, apa benda pula salah aku ni. Kita mungkin passion kita, ya tak, passion kita bersalam dengan orang, tengok ke lain, muka tak senyum. Tapi kawan tu bila bersalam dengan kita dan kita pula passion lagu tu, maka dia pun mikir seorang, apa pula salah aku ni. Ya. Jadi menyusahkan hati dia. Agama kita ajar jangan menyusahkan kawan kita. Ya. Dan satu benda yang Allah Ta'ala suka sangat, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati kawan-kawan. Orang tengok kita pun senang hati, ataupun dia susah hati, tak ada duit, nampak gaya memang betul tak ada duit, kita gembirakan dia, saya ada RM10 ni je, tak apa. Ada RM50 je, mungkin dia perlu RM1,000, tapi kita cakap saya ada RM50 ni je, pun gembira dah dia. Ya. Jadi bagi itu bagi duit membantu kawan-kawan yang kesulitan pun sudah dianggap menggembirakan. Itu hak kita jangka perlu sangatlah. Tapi macam yang saya sebut, kadang-kadang orang mari minta derma ni kita confuse lah. Itu je masalah kita kan. Nak bagi dengan tak nak bagi tu sama banyak mikir. Kalau boleh istikharah dulu. Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak nak? Nak bagi ke tak nak? Pasal kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 457. Abdul Rahman As-Salamani maula daripada Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala sa'ilun fala taqta'u alaihi mas'alatah hatta yafrugha minha thumma ruddu alaihi biwaqarin walinin bibadlin yasir aw biraddin jamil fa innahu qad ya'tikum min laysa bi insanin wala jan yanzuruna kaifa sani'ukum fima khawwalakumullah." Yang bermaksud, jika datang seorang meminta-minta, maka jangan kamu putus permintaannya sehingga selesai permintaannya itu. Kemudian kamu jawab dengan sopan dan lunak, dengan memberi sedikit atau penolakan yang baik. Sebab ada kalanya yang datang kepadamu itu bukan manusia dan juga bukan jin, hanya sekadar menguji kamu bagaimana kamu berbuat terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kamu. Ini panduan Nabi SAW pada kita. Bila ada orang mari minta sedekah, ataupun minta apa-apa pertolongan kepada kita dan kita pun tak kenal orang tu, ataupun mungkin kita kenal dia, zahirnya kita kenal dia,
tapi dia mari minta pertolongan kepada kita. Maka Nabi kata, fala taqta'u alaihi mas'alatan. Kamu jangan hampakan dia. Ya. Fala taqta'u ni jangan putuskan permintaan dia. Maknanya jangan hampakan permintaan dia sehingga dia dapat apa yang dia nak. Ataupun kamu jawab dengan baik. Takdir kita masa dia mari tu, orang mari minta sedekah ke minta bantuan kita, kita memang tak ada benda nak bagi, ya. Maka Nabi kata tolak dengan baik, ya. Kalau ada bagi, kalau tak ada tolak dengan baik. Pasal apa dia? Sebab dia kata fa innahu qad ya'tikum min laisa bi insanin wala jan. Dia kata boleh jadi hak mari tu, hak mari minta duit dengan kita ke minta pertolongan kita tu, bukan jenis manusia dan bukan jenis jin. Siapa dia? Malaikat. Nak kata jin pun tidak, manusia pun tak, tapi berupa manusia, ya. Berupa pula hak paling susah sikit, orang hak kita kenal, ya. Dan kita pula kenal mungkin dia ni pernah, maknanya kita ada keraguan pada dia, tapi diuji dengan orang macam tu, ya. Mari minta, orang minta tu pula berupa, ya, berupa manusia yang kita kenal dia dan kita ragu dengan dia. Jadi sebab itu, oleh kerana kita orang panggil, kita beranggapan bahawa dia ni boleh jadi bukan manusia, bukan jin, tetapi dia malaikat yang berupa manusia, dan manusia yang dia berupa tu pula orang yang kita ragui kejujuran dia. Mari minta, kita bagi. Kalau berasa tak ada duit, ruddu, tolak dengan baik, ya. Pasal apa? Sebab dia kata boleh jadi hak mari itu bukan jin, bukan manusia, tetapi dia mari itu yang zuruna kaifa sani'ukum, macam mana kamu buat fima khawwalakumullah, terhadap apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Testing, ya. Nak test, bagi nikmat. Nikmat ni lagu mana? Ya, ada orang bagi nikmat kaya, Tuhan bagi nikmat kaya ke dia, kan? Bagi nikmat kaya, orang mari minta sedekah dengan dia, terujilah kekayaan dia. Kalau betul dia kaya, serentak dengan kaya jiwa, maka dia akan hulurkan sedikit bantuan, ya, mengikut kadar kehebatan dia, ya, maknanya kekayaan dia. Kalau dia kaya, duit dalam bank ratus ribu macam yang saya selalu sebut, dengan tanggungan dia sudah beres, ya, sebab sudah berumur 60 tahun, ya, anak-anak pun dah besar, duit dalam bank banyak, tiba-tiba orang mari minta bantuan, baginya RM5, tak padan, kan? RM5. Sedekah pun kadang-kadang sedekah hak mari apa tu, kita mari sembahyang Jumaat, kadang-kadang kita fail, gagal sedekah tu tiap hari, ya. Kalau tak boleh nak buat tiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali ni janganlah kita, daripada kecil, daripada muda dulu sampai ke tua, seminggu sekali tu RM1, kan? Mula-mula kerja pun, starting gaji pun sekitar 2,000 lebih sikit lah, kalau graduate. Masa mula-mula kerja tu RM1. Lepas tu 5 tahun kerja dapat naik DG 44, kalau dulu dipanggil kanan, ya tak? Pergi 2,500 sampai 3,000 ke, tapi RM1 juga bagi. Jadi gaji pun ada kenaikan, takkan sedekah tak ada kenaikan. Setiap minggu tu, ya, naiklah sikit, RM2 setahun, kan? Maknanya kalau RM2 setahun, 20 tahun hidup dah makan gaji, dah RM40 dah sekali mari Jumaat. Sepatutnya begitulah, meraihkan bahawa aku makan gaji pun naik, gaji aku, kan? Setahun, tengoklah, naik pangkat banyak sikit. Tapi kalau ikut normalnya, melintang ke apa benda tu, mungkin 100, 200, 300, tapi ada kenaikan, ya. Jadi kita pun tuan-tuan, dari sudut sedekah pun, ialah kena ada itulah, maknanya kena ada peningkatan. Dan kita akan baca hadis yang agak baik untuk kita dengar
selepas pada tu nanti Baik. Jadi dalam hadis ni dia nak beritahu pada kita, apa pun jangan tolak permintaan orang yang minta tolong. Itu yang untuk guru ni Aziz dia ajar. Dia kata macam mana pun duit dalam poket kena ada, standby. Dia kata ada RM10 pun tak apalah. Takut-takut ada orang minta tengah-tengah jalan, dia kata hak minta tu dia kata malaikat. Dia nak uji, nak try kita, nak test kita. Maka pada masa itu kita bagilah sekadar yang termampu. Baik. Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw lailatin illa hufiza min an yamut min ladghah aw hadmah aw mauti baghtah." Tiada seorang yang bersedekah pada hari, siang hari atau malam hari, melainkan terpelihara pada hari itu daripada mati tergigit binatang berbisa, atau jatuh bangunan, atau mati secara mengejut. Sedekah ni kalau kita buat tiap-tiap hari, sama ada kita sedekah pada malam hari ataupun siang hari, manfaat dia dah sebut dah cerita dah pahala dia sebelum ni. Siapa yang sedekah ni ba'idun minan nar, tak? Jauh daripada neraka. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Dekat, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Siapa yang sedekah lepas tu pahala tu macam-macam lah. Sekarang ni Nabi bawa pula cerita. Dia kata sedekah ni selain pada hak dia sebut benda-benda lagu tu, Nabi juga cerita pada kita, dia menyelamatkan kita daripada mati digigit binatang bisa, ataupun jatuh bangunan, ataupun mati mengejut. Semua jenis mati ni mati mengejut belaka. Mati yang tak ada tanda. Bangunan, jatuh bangunan mana ada tanda? Naik bangunan tergelincir, berdebung jatuh. Ataupun pergi jalan sikit dalam hutan ke benda, dah mari jenis binatang-binatang buas dan bisa. Kemudian mati mengejut, accident, tiba-tiba. Jenis hak mati ni kita tak nak belaka ni. Mati jenis tak ada tanda ni kita tak nak. Pasal apa dia? Tak sempat kita, orang panggil, nak mengucap kadang-kadang. Tak? Dah kalau jatuh bangunan, jenis-jenis hak tak reti, tak semayang bang, ialah maknanya orang panggil jauh dengan Allah Ta'ala, tak? Bila jatuh bangunan tu tak sempat nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak sempatnya keluarnya bertempik, minta tolong. Begitu juga gigit binatang bisa ni, ataupun binatang buas, dan juga mati mengejut kerana lemah jantung dan sebagainya. Jadi jenis mati yang Nabi sebut ni jenis mati yang kita tak nak. Kalau dah tak nak, macam mana cara dia? Cara dia tiap-tiap hari kamu kena sedekah. Sebab itu saya anjurkan bermula daripada kuliah dulu, untuk nak memudahkan kita bersedekah tiap-tiap hari tu, kita nak biar tong derma tu lalu depan kita. Tak derma juga tuan-tuan, tak tahulah kita. Lalu depan mata tak derma juga. Kadang-kadang kita nak keluar tu daripada sini, kalau kata kita buat andaian kita nak keluar daripada masjid. Daripada masjid ni kita lalu waktu satu, belakang satu, sana satu. Yang lelaki lah, yang muslimat ada satu pintu. Baik. Kira-kiranya kalau kita jenis kuat semangat, kalau kuat semangat, tak payah dah tong tu berjalan. Nak keluar je, corner sikit. Kalau nak keluar sana, slipper di belah sana, belah kiri saya ni, corner sikit kanan, jumpa tong besi. Tapi tuan-tuan tak jadi. Dan orang yang nak keluar ni ikut depan saya ni, depan, dia lalu kat tu sampai tengah-tengah tu corner kiri sikit, ataupun tak payah corner kiri, belah sana ada satu lagi tong peti besi. Corner kanan sikit tapi tak jadi.
Nak kata kedekut, tak pernah sabar juga kadang-kadang nak kata kedekut kan. Tapi tak nampak benda sedekah, tak nampak. Kalau sedekah tu, lepas sedekah RM10 hari ni, Tuhan bagi 100, ramai orang buat. Ya, tapi yang jenis nak bagi, yang apa tu, yang dikatakan berkat sehingga ada gandaan tu, dia tak nampak, kadang-kadang tak perasan. Gandaan rezeki yang Allah Ta'ala bagi tu tak nampak, tak perasan. Maka kita pun buat endah tak endah lah dengan sedekah, ya. Jadi kita ambil langkah biar tong tu lalu depan kita, ya. Tak bagi juga RM1, RM2, RM5 ke RM10, habis kira dah kita. Tak boleh nak tolong lah. Takkan nak tunggu sejam depan dia supaya keluar juga duit RM1 ke RM10, kan? Cukup lalu sudah lah. Maknanya Haji Latif selalu duduk bawah tu, sudah okey dah tu, ya. Pasal apa kita nak tiap-tiap hari? Sebab nak mengelakkan daripada mati mengejut, kan? Nak pula sekarang ni tuan-tuan tengok gayanya, tiap-tiap hari mati. Tembok kena tembok sana, tembok sini, ya. Jadi benda ni kadang-kadang kita pun takut, ya tak? Dan tembakan itu kalau tengok kepada gaya tu, kadang-kadang ada yang dilaporkan memang tak ada kes. Ada orang yang dia kena tembak tu, kita dapat dah maklumat sikit-sikit dah. Angin sampai, oh dia ni banyak hutang, mungkin hutang alung ke, oh dia ni pernah tipu orang, kan? Mungkin kerana tipu tu orang nak marah, pergi tembak, kan? Tapi ada orang tu, dia ni tak ada, isteri dia pun, anak dia kata, kawan-kawan dia kata tak ada salah, tak ada musuh dia ni, kena tembak juga. Sebab kadang-kadang nak tembak orang lain, kan? Nak tembak orang lain, kena orang lain, ya? Macam ada satu tempat tu, tak perlu sebut sebab saya kebetulan pergi tempat tu, ya? Orang tu memang mari rumah saudara dia, ya? Rumah waris dia yang kena letup bom, tak ada kena mengena. Daripada Tanah Merah, ya, pergi. Cuma orangnya mungkin ada nak marah kepada pemilik tempat yang dia pergi tu. Adalah sebab-sebab yang dicerita tu. Tapi kena orang lain. Ini yang kita tak nak, mati mengejut, ya. Jadi untuk nak mengelakkan itu, ikut panduan Nabi, ya, mati mengejut ni boleh dielakkan dengan cara kita sedekah tiap-tiap hari, ya. Tuan-tuan buatlah, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah.